Suasananya cukup meriah dengan warna-warninya dan juga itulah wajah-wajah kegembiraan yang turut dikongsi oleh rakyat Malaysia kan. Penerima Anugerah Maulid Rasul. Saya juga teruja dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong kita, ikon fashion pula tu jadi itu hijau dan sangat cantik mata memandang. Baik. Hari ini kita bawakan antara dua penerima Anugerah Maulid Rasul 1444 Hijriah. Kalau dengar nama kedua-dua penerima ni, oi, orang tahu dah. Kalau tengok muka pun tahu dah. Yang muda-muda akan pakai ni otai-otai kita ya. Dengan tema yang dibawakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, kita nak bersama dengan ikon media Islam yang dinobatkan pada tahun ini, Tuan Haji Ahmad Nur Sulaiman, penerbit eksekutif pengisian kandungan Islam TV3 dan TV9, dan juga bersama Tuan Haji Hushim Haji Saleh, ikon kaunselor dan motivasi untuk sambutan Maulid Rasul peringkat kebangsaan kita pada tahun ini. Tahniah diucapkan kepada Tuan Haji kita. Terima kasih. Semuanya berseri cahaya nur terpancar wajah-wajah. Alhamdulillah. Okey, bila kita melihat mendengar ini antara penerima Anugerah untuk Maulid Rasul pada kali ini kan, kita tahu setiap individu ada sumbangannya, ada bakti yang ditaburkan dan pastinya kalian pun tidak pernah terfikir bahawa apa yang dilakukan itu akan diangkat sebagai ikon. Saya nak tanya, saya mulakan dengan Haji Ahmad Nur. Dengan penganugerahan ini, kami pun sebahagian daripada keluarga penyiaran di Media Prima cukup bangga dengan kerjaan ini. Bagaimana ketika mula dikatakan, okey, Tuan Haji antara penerima anugerah ini, perasaan ketika itu? Okey, Assalamualaikum Fariha dan juga Nas, sahabat saya Tuan Haji. Pada waktu itu saya rasa macam terkejut dan saya terpaku sebenarnya. Saya rasa, betul ke? Rasa macam tak percaya. Saya rasa macam susah juga nak diterima kan. Dan tambah-tambah lagi pada waktu itu apabila saya dapat tahu berita yang menggembirakan, saya tersyukur alhamdulillah banyak-banyak. Dan sebagai warga kerja Media Prima, saya rasa ini adalah satu hadiah terbaik yang dapat saya kongsikan dengan kita di Media Prima dan juga seluruh rakan-rakan penyiaran di semua stesen. Dan rata-rata kita semua juga tumpang gembira di stesen penyiaran kita. Bagaimana pula dengan Tuan Haji, berat lagi bahu memikul? Betul lah macam kata Tuan Haji tadi lah. Rasa macam betul ke ni? Betul ke? Apa sumbangan aku betul apa benda dan sebagainya. Rasa bila duduk dengan isteri tu bincang, rasa ialah macam kata Tuan Haji tadi, rasa terkejut, rasa macam tak percaya, rasa macam Allahu Akbar. Tapi balik-balik semua ni rezeki daripada Allah lah. Daripada Allah. Jadi kita balik-balik kepada Allah. Jadi cuma sekarang ni terfikir cabaran selepas ni. Dan kita dah beri amanah ni je. Lagi cabaran lepas ni lagilah kita. Kalau boleh kita berazam untuk buat lebih baik lagi lah. Itulah azam, insya-Allah. Ini menjadi penanda aras ni, bangun pagi kena tengok ni tu. Semangat motivasi. Semangat motivasi. Kita tahu bahawa Haji Mat Nur, kami panggil Haji Mat Nur. Maaf lah. Pengalamannya dalam penyiaran 28 tahun di sini Media Prima, 5 tahun dengan radio. Maknanya kalau campur semua 32 tahun. Pandai matematik dia. Pandai. Bagus. Dan Haji Hushim pun 35 tahun ni kerja jadi kaunselor, motivasi dan sebagainya. Saya nak tanya Haji Hushim, bagaimana signifikasi yang diberikan bila apa yang dilakukan itu sebenarnya dalam segi motivasi, dari segi kaunseling kepada masyarakat. Bidang ini sangat-sangat memberi impak sehingga Tuan Haji diangkat sebagai ikon. Kita nak tahu bagaimana inilah laluan yang perlu diberikan penekanan juga. Sebenarnya saya ada dua tanggungjawab lah. Dia bukan saja sebagai motivator, mana motivator ni beri ceramah orang ramai lah. Mungkin 1,000 orang, 500 orang, 200 orang, 100 orang motivator. Mana kita beri semangat berjumpa dengan audien dan kepelbagaian audien lah. Dari segi kita kata keibubapaan, parenting. Saya juga dilantik sebagai panel kaunselor motivator kepada beberapa syarikat lah untuk staff. Staff yang stres dan benda semua. Dan yang kedua, yang mencabar ialah sebagai seorang kaunselor. Sebab saya kaunselor, saya ada klinik persendirian. Jadi yang datang jumpa saya yang paling ramai sekali nombor satu ialah nak repair rumah tangga. Masalah rumah tangga ni. Jadi bagaimana kita, orang nak bercerai, macam mana kita nak satukan balik. Kita nak supaya mereka ni semua, kata orang tu, jangan bercerai. Jadi datang buat sesi kaunseling. Itu yang pertama. Yang kedua, ramai beberapa bawa iaitu anak-anak. Anak-anak yang kita kata dah
masalah ke ataupun mana anak yang kita kata sudah down, tak ada motivasi ke apa. Macam mana nak motivasikan balik anak-anak ini? Anak zaman sekarang, zaman digital, zaman yang begitu mencabar sekarang ni kan. Dan yang ketiga ialah saya juga sebagai panel counselor kepada company-company syarikat-syarikat untuk staff yang stres, datang kerja, lepas tu kata orang tu berbagai-bagai masalah tempat kerja, bagaimana nak memotivasi kerja, itu kerja saya, tugas saya tu. Dan juga melibatkan soal kita kata akidah, soal misalnya soal kita kata kolbu, mental, social, dan berbagai-bagai lagi itu. Jadi itulah. Dan cabaran-cabaran tu semua, sebagai kaunselor ni, saya duduk dalam klinik kaunseling tu, bila datang, saya tak tahu apa masalah dia. Dia panggil here and now aja. Datang duduk macam ni, baru tahu. Baru nak mengupas. Baru kita nak dengar, nak apa. Jadi perlu kesabaran. Tinggi. Komitmen yang kesabaran yang sangat tinggi. Kalau tak ada sabar, susah. Dan kita perlu ada empati. Empati ada, moral support ada. Betul. Jadi itulah. Mungkin saya punya sumbangan tu sikit je, tetapi tidak. Alhamdulillah lah kata orang tu kita boleh. Sebab saya berpegang kepada sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itulah mungkin saya boleh beri manfaat kat situlah sikit tu. Empati itu sangat penting untuk memikul tanggungjawab. Tapi untuk Tuan Haji Mak kita pun tanggungjawabnya berat juga ya kalau kita baca sisi kerjaya beliau 32 tahun dalam bidang penyiaran ni, daripada radio kepada televisyen. Kalau kita dengar suara keramat dia, sukan C dan sebagainya, memang kita kenal. Daripada dokumentari sampai ke isu semasa, semuanya pernah dilalui oleh Tuan Haji. Jadi kalau kita tengok akan pengalaman Tuan Haji ya, macam mana tentang pendapat Tuan tentang letusan pengisian digital di alam maya ni sekarang ni, dengan tiada penapisan, bebas untuk kita consume media-media tersebut. Jadi apakah peranan media untuk kita kukuhkan kembali ummah kita? Silakan. Terima kasih Nas. Soalan yang sangat baik sebenarnya. Dan dalam isu ini saya beranggapan bahawa apabila kita hidup di dalam ledakan maklumat, kita hidup di dalam ledakan media digital, persaingan berlaku sebenarnya antara media konvensional dengan media digital. Siapa yang akan menang sebenarnya? Pada saya, yang akan menang adalah konten. Kita tak salah untuk kita buat media digital. Tak salah juga kita meneruskan apa yang kita buat sekarang. Tetapi yang paling penting kita pastikan konten kita itu berkualiti. Itu isyarat yang paling pertama. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana media konvensional dapat menguasai secara kompak. Kita harus balik kepada kekuatan yang ada pada diri setiap individu itu sendiri. Jadi kalau hari ini siapa saja boleh jadi YouTuber. Siapa saja boleh broadcast konten mereka. Siapa saja boleh buat apa yang dia nak. Tetapi ingat baik-baik bahawa setiap apa yang kita paparkan itu akan dipertanggungjawabkan semula. Dan bukan saja di sini, bahkan juga di sana. Dan dalam konteks inilah sebenarnya nak mewujudkan kesedaran itu merupakan satu benda yang sangat payah. Tapi sebelum kita on air, macam apa yang saya buat, yang saya lalu selama 32 tahun, sebelum kita on air, kita akan bertanya kepada diri kita, siapa kita, apa yang nak kita tuturkan, dan apa impak kepada masyarakat, kepada orang yang menerima maklumat kita. Salah maklumat, maka salah mereka, rosaklah masyarakat. Tapi kalau kita benar, insya-Allah kita akan berada pada landasan yang baik, insya-Allah. Itu satu tips yang sangat bagus, terutama untuk penonton di luar sana kan, yang ingin menzahirkan konten atau pengisian, tapi kita lupa akan etika diri dan juga tanggungjawab kita kepada masyarakat dan kepada Allah SWT. Ya, betul. Saya dengar suara Haji Mak Nur yang macam tengok khalaqah. Kan? Kalau terdiam kita. Terdiam kita. Betul tu. Okey. Haji Mak Nur, mungkin sebagai Premier Eksekutif kan, dengan kejayaan ini dikongsi bersama dengan rakyat Malaysia, apakah perancangan seterusnya untuk melakukan ataupun melahirkan lagi banyak lagi program yang akan memberi impak positif kepada seluruh. Okey, soalan yang sangat baik daripada Fariha. Terima kasih Fariha. Saya ada dua vision. Vision yang pertama adalah untuk bertemu dengan sebuah ramai penerbit. Dan saya ingin sampaikan kepada mereka bahawa kita ada tugas yang besar. Pertama, kepada negara kita dalam konteks agama dan sebagainya. Yang kedua, saya ingin berkongsi 32 tahun pengalaman bersama dengan generasi muda yang aktif, yang berminat dalam bidang penyiaran dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah saya akan sentiasa untuk memberikan pandangan dan juga berkongsi ilmu.
Dan percayalah bahawa dua anugerah yang ada, satu dalam bentuk CJ dan juga Piala ini merupakan satu mentera janji Tuan Haji. Bahawa kita ada banyak kerja yang perlu kita buat. Dan insya-Allah kita doakanlah supaya kita sama-sama dapat janji. Insya-Allah semoga perjuangannya semuanya telus dan lurus ya. Dan walaupun kita ada piala-piala kat depan ni, saya tahu dengan ikon-ikon yang ada di depan mata ni, nak angkat tu, senyum tu susah kerana tahu betapa berat tanggungjawabnya. Kalau cerita tentang belia muda kita ya, nak tanya dengan Tuan Haji Hushim juga. Macam mana pula dengan masalah orang muda kita kalau kita baca tentang bagaimana mereka semakin rapuh. Bagaimana kita lihat 72% daripada lepasan SPM tak nak sambung belajar. Tak ada motivasi ke atau tekanan hidup buat masa kini? Mungkin pesanan untuk orang muda kita. Pesanan saya ni kepada budak-budak muda ni, sebab saya banyak buat kes ni. Ramai jumpa saya di klinik, dia kata, "Datuk, tak nak sambung belajar." Sebab dia kata sambung belajar pun, keluar degree pun tak ada kerja. Sebab tu kan dia nampak, dan dia kata baik dia kerja sekarang lah. Jadi rider. Rider dan sebagainya. Satu hari dapat 200-300. Itu real case counselling saya bercakap ni sebagai kaunselor kan. Jadi kat situlah saya nampak apa yang saya nak sampaikan kepada terutama ibu bapa, Nas. Nas ibu bapa kan? Ya, saya. Ibu kan? Ya, ibu. Ada anak, sebenarnya saya nak pesan ibu bapa kena main peranan, iaitu tentang kemenjadian anak tu. Bagaimana cara asuhan kita sentiasa beri motivasi anak kita. Anak-anak ni memanglah, sebab sekarang ni zaman media sosial. Tengok kawan dia, hari ni aku dapat 300 lah. Keluar dalam Facebook. Hebat betul. Aku main-main, lepas tu aku jadi bos, aku rehat. Tak ada siapa nak arah aku, tak ada stres, no stress. Nampak tu kan? Dia nampak budak-budak muda ni, dia nampak pada masa itu. Dia here and now. Dia tak nampak apa akan jadi 20 tahun akan datang. Sekarang kau bujang seorang-seorang. Kayak gini dah isteri ada, dah ada anak, nak beli rumah, lepas tu nak beli kata orang tu kereta, nak hidup, lifestyle, anak-anak nak makan, nak minum dan sebagainya. Dia tak fikir kat situ. Jadi sebab tu saya sebagai kaunselor motivator, saya banyak buat parenting skill. Saya banyak berceramah kepada ibu bapa supaya ibu bapa ni ada ilmu. Kadang-kadang ilmu keibapaan ni tak ada. Kita kursus kahwin 2 hari je. Nampak tu? Dah kahwin, duduk dalam rumah. Lepas tu keluar anak, kita belajar pandai-pandai. Tapi perubahan, macam kata Nas tadi, perubahan masa sekarang ni. Nampak tu? Kalau dulu mungkin masa 10 tahun, 15 tahun dulu, budak-budak tak boleh masuk universiti, menangis. Betul. Saya ingat masa tu. Sekarang tak. Tak boleh masuk, orang tanya. Relax. Ekonomi ada. Ekonomi ada dan sebagainya. Jadi sebab itu saya pesanlah kepada ibu bapa nombor 1. Nombor 2 ialah pada anak-anak sendiri supaya belajar dulu. Masuk universiti, masuk ke college ke mana-mana ke, tak kisahlah. Selepas itu, pilihlah kerjaya apa benda. Tapi mesti ada ilmu. Tanggungjawab ni tak boleh lari daripada ibu bapa di luar sana. Ya, termasuk kita berdua. Kita juga kat sini ni. Terasa. Tadi kalau bersuaranya Haji Ahmad Noor, kita tengok halakah ni, kita pun guna kaunseling. Kita pun dah kena masuk klinik ni. Saya dah rasa Alhamdulillah. Saya rasa itu aura yang cukup positif dibawakan dalam studio B ni. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi diucapkan segalung tahniah Haji Ahmad Noor Sulaiman, Penerbit Eksekutif Pengisian Kandungan Islam TV3 dan juga TV9. Ini dia penerima anugerah ikon media Islam, dan juga Tuan Haji Hushim Haji Saleh merupakan ikon kaunselor dan motivasi. Semoga terus berjuang untuk bangsa dan agama, insya-Allah. Terima kasih Nas dan juga Fariha. Sama-sama.